Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam perkongsian Syama'il Muhammadiyah siri yang ke-70 bersama dengan saya Umar Aziz. Alhamdulillah, ramai sahabat-sahabat yang daripada pagi berterusan mempelajari ilmu. Moga-moga ilmu itu menjadikan untuk saya dan setiap daripada kita ilmu yang bermanfaat. Ahlan kepada sahabat yang bersama. Saya nampak di ruang komen ada Kak Azimah Zainab Mahmud, Wan Muhammad Aswad, Hamimah Mosan, Zimah Don, Samsarina, Ruzia Daud, Zuraida Siddiq, Zaliha Kamaruddin, Galik Spirit, Kak Karimah binti Abu Bakar, Jamalia Manab, Kati Khairuddin, Zahara Alias, Kasih Jamilah, Fauziyah, Samsarina Saifuddin, Yaya Lia, Nurzimah Hasbullah, Izzati, Nurazia Mukhtar, Bunga Lawang, Ruzia Ma'aruf, kemudian Syamsiah Salih, Suraya Afandi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang memberi salam, terima kasih. Kepada semua yang mendoakan. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal imtifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ilal huda wad dalalati alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Seperti biasa, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk sebarkan, bantu untuk tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat mengambil pengajaran daripada kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah, sebuah kitab yang telah dikumpulkan riwayat-riwayatnya oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, yang mana dalam ini ada lebih daripada 416 riwayat yang disusun menarik dalam 56 bab berkenaan tentang peribadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita daripada 56 bab, kita masih lagi berada pada bab yang ke-38. Daripada 416 riwayat, kita masih lagi berada pada riwayat yang ke-254, di mana ada beberapa wanita yang kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 11 orang wanita yang mana mereka duduk dan pada waktu itu mereka meluahkan perasaan mereka tentang keluarga mereka. Ada yang mengatakan wanita-wanita ini adalah wanita-wanita Yaman. Ada mengatakan wanita-wanita ini adalah wanita-wanita Mekah. Ada riwayat yang mengatakan Nabi yang ceritakan kisah ini. Ada riwayat yang mana itu kebanyakannya bahkan itu yang dipegang oleh Imam Tirmizi. Ada riwayat yang mana mengatakan bahawa yang menceritakan kisah ini adalah Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlan kepada sahabat, lalu moga dipermudahkan. Semoga saya harap ianya bukan line saya yang mana ada yang mempunyai masalah lain dan sebagainya. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat,
kita masih lagi menceritakan tentang kisah yang panjang, riwayat yang panjang, hadis Ummu Zara radhiyallahu taala hadis Ummu Zara yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kita telah selesai tentang 5 wanita. Kita telah selesai tentang 4 wanita. Lalu hari ini memasuki wanita yang kelima. Apakah cerita wanita yang kelima? Ahlan-ahlan kepada sahabat, mohon disebut untuk tag ahli keluarga, tag rakan-rakan yang lain. Lalu wanita yang kelima menceritakan tentang suami dia. Qalatil khamisah, berkatalah wanita yang kelima, zauji in dakhala fahida wa in kharaja asida wa la yas'alu amma ahida. Maka berkatalah wanita yang kelima, suamiku apabila masuk ke rumah lalu dia suka untuk tidur dan lalai. Maka ini adalah daripada sudut ini para ulama hadis berbeza pendapat. Adakah pada waktu itu ini adalah pujian ataupun pada waktu itu ini adalah celaan, dan tidak diketahui kerana dia menggunakan bahasa kiasan yang tinggi. Kerana perkataan fahida, satu maksudnya tidur. Antara makna fahida juga terjemahannya adalah melompat. Lalu selalunya melompat orang Arab menggunakan untuk pada waktu itu bersama dengan isteri. Maka di sini penterjemah ambil makna tidur. Ambil makna tidur dan lalai. Kalaulah begitu, maksud fahida adalah celaan. Tetapi kalaulah diambil makna fahida itu lompat, yang memberi makna bersama suami isteri, maka pada waktu itu adalah daripada sudut pujian. Maka di sini penterjemah mengambil makna celaan. Suamiku apabila masuk ke rumah, dia suka tidur dan lalai. Namun kena faham bahawa masih lagi perkataan ini jika dilihat daripada bahasa Arab mempunyai 2 kemungkinan, celaan dan juga pujian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu suamiku adalah apabila masuk ke rumah suka tidur dan lalai. Itu makna celaan. Kalau makna pujian, kita dah sebut maknanya adalah suami dia suka melayani isteri. Apabila keluar rumah bagaikan singa, wa in kharaja asida. Apakah maksud keluar daripada rumah? Ianya adalah umpama singa, maka sama juga. Kalaulah ianya adalah pujian, maka maksudnya suami dia berani. Macam singa adalah berani. Itu maksud pujian. Dan kalaulah waktu itu adalah celaan, maksudnya adalah suami dia seorang yang cepat marah, orang yang suka bergaduh, seumpama singa. Lalu itu ada 2 kemungkinan. Dan di sini dia punya kiasan tinggi, dua-dua kemungkinan adalah kuat. Lalu fahida maksudnya satu adalah seorang yang bersama dengan isteri, seorang yang menyayangi isteri, itu satu terjemahan. Terjemahan yang kedua yang kita boleh nampak dalam kitab kita adalah seorang yang suka tidur dan lalai. Itu terjemahan celaan. Adapun terjemahan pujian tidak disebutkan pada baris yang pertama, wanita yang kelima. Kemudian dia berkata, apabila keluar rumah bagaikan singa, maka bagaikan singa pun ada 2 kemungkinan. Kalaulah maksud pujian, maka dia adalah seorang yang berani, seorang yang gagah perkasa bagaikan singa. Kalaulah celaan, maksudnya dia pada waktu itu adalah seorang yang cepat marah, seorang yang suka bergaduh di luar rumah. Seterusnya, yang ketiga pun adalah dua kemungkinan. Seterusnya kata wanita ini, wala yas'alu amma ahida. Dia tidak pernah bertanya sesuatu yang telah diberikan. Dia tidak pernah bertanya sesuatu yang telah diberikan. Maka ini pun ada 2 kemungkinan. Adakah pujian ataupun celaan? Kalaulah pujian, apakah maksud dia tidak pernah bertanya? Maksudnya dia seorang yang pemurah. Dia bagi je, dia tak ada nak ungkit. Bukankah tahun lepas dah beli langsir? Bukankah bulan lepas dah bagi duit belanja? Bukankah 10 tahun lepas dah bagi mas kahwin? Bukankah 5 tahun lepas dah bagi sofa? Dia tidak pernah bertanya. Itu pujian.
menunjukkan dia pemurah, dia bagi, maka itu adalah maksud pemurah. Wala yas'alu amma ahida, kalaulah maksud pemurah, maksudnya adalah pada waktu itu dia seorang yang mana pada waktu itu tidak ambil peduli daripada apa yang dia pernah bagi. Benda yang dia pernah bagi, dia tak pernah ungkit. Dulu baju raya 5 tahun lepas dah beli dah harga mahal, guna tu sampai 5 tahun, tak, dia tak pernah ungkit. Lalu dia tak pernah ungkit, itu makna pujian. Kalaulah makna celaan, apakah makna celaan? Kalaulah makna celaan, maka waktu itu wala yas'alu amma ahida, dia tidak pernah bertanya sesuatu yang telah diberikan. Maksudnya adalah pada waktu itu dia tak ambil peduli tentang hal rumah. Dia tak ambil peduli. Dia tak ambil peduli tentang apa yang dia bagi, tak bagi. Dia tak ambil peduli. Dia seorang yang pentingkan diri sendiri, tidak ambil peduli tentang apa yang mana diberikan oleh yang ia tidak ambil peduli tentang hal rumah tangga. Lalu wanita yang kelima ni dahsyat dia punya kiasan. Kiasan dia sangat dahsyat. Kenapa? Sebab tak ketahui adakah ianya maksudkan pujian ataupun ianya maksudkan celaan. Sebab itu kita nampak di sini bahawa penterjemah pilih yang mana wanita ini maksudkan celaan. Akan tetapi kita nampak dalam kitab yang lain boleh juga maksudnya adalah pada waktu itu adalah pujian. Bahkan makna pujian pun sangat kuat. Makna pujian pun adalah sangat kuat. Lalu wanita yang kelima ini, dia punya kiasan dia adalah tinggi, yang mana pada waktu itu ada dua-dua kemungkinan. Daripada apa yang disebut, ada dua-dua kemungkinan, maka inilah wanita yang kelima. Sama ada dia boleh puji suami dia dan dia boleh cela suami dia. Ada dua-dua kemungkinan. Lalu bagi apa yang mana, kita tidak tahu. Wanita yang keenam, apakah wanita yang keenam cerita tentang suami dia? Qalatis sadisah, zauji in akala laffa, wa in syariba ishtaffa, wa in ittaja'a iltaffa, wa la yulijul kaffa liya'lamal batha. Ini adalah suami yang keenam. Apakah suami yang keenam? Berkatalah wanita ini berkenaan tentang suami yang keenam. Maka wanita ini berkata, suamiku apabila makan sampai habis. Lalu apa maksud dia? Adakah pada waktu itu pujian ataupun celaan? Bila dia makan sampai habis. Apakah maksud dia? Maka ada dua-dua kemungkinan. Tetapi para ulama memberi pandangan berdasarkan kata-katanya di hujung, maka pada waktu itu seolah-olah celaan yang lebih kuat. Kiasan celaan itu yang lebih kuat berdasarkan perkataannya di hujung. Tetapi kalaulah awal-awal ni dua kemungkinan boleh. Suamiku bila makan sampai habis. Kalau pujian maksudnya apa? Dia bukan jenis seorang yang mana demand makanan. Kejap nak makan tu lah, kejap nak makan ni. Ingat ni restoran ke? Nak kejap nak makan tu, kejap nak makan ni. Sarapan, mentang-mentang lah PKP, tak pergi mana. Sarapan di order western. Tengah hari di order nasi Arab. Bukan order dekat luar, order dekat isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malam dia order lain. Maka itu makna celaan. Maksudnya dia makan sampai habis, menunjukkan lahap dia, menunjukkan pada waktu itu sikap dia yang kuat makan. Maka itu makna celaan. Itu adalah makna celaan. Bahkan kata Imam Bajuri, makna celaan juga adalah dia makan sorang-sorang. Annahu in akala lam yubqa syai'an lil ayal. Tak ada yang tinggal untuk keluarga. Dia makan sorang-sorang. Dia punya lahap dia, demand dia, banyak makan dia, maka makan sampai habis. Kalau makna itu, makna celaan. Apa pula makna pujian? Makna pujian adalah dia tak pernah mengomel. Apa yang ada dia makan. Bahkan dia jaga perasaan isteri dia makan sampai habis. Itu makna pujian. Makna pujian adalah dia tak pernah komplain.
Kalau masin sikit, dia sampai perli, aku tak tahu pula kat rumah kita ni ada lori garam jatuh. Kalau manis sikit dia tak pernah komplain. Aku tak tahu pula dekat rumah kita ni ada kilang gula. Dia tak pernah. Dia apa yang ada dia makan. Itu pujian. Lalu yang pertama ini ada dua kemungkinan. Dia makan sampai habis, makna celaan adalah dia lahap, dia demand, dia makan seorang-seorang, tak tinggalkan untuk keluarga. Dia seorang, dia badan berisi, anak isteri dia semuanya kurus kering. Maka itu makna celaan. Makna pujian pula adalah suami ini dia makan dan dia tak pernah komplain. Dia ambil apa-apa yang ada dan pada waktu itu dia makan dan dia bersyukur. Lalu dua-dua makna boleh. Tetapi di sini lebih nampak sebenarnya makna celaan berdasarkan di hujung nanti kita akan nampak. Namun kiasan dia sangat tinggi. Kiasan dia adalah sangat tinggi. Lalu dia berkata, Zauji in akala laffa. Suamiku apabila makan, dia makan sampai habis. Kalau minum pula macam mana? Wa in syariba ishtaffa. Apabila minum tidak meninggalkan baki pun sama juga. Ada dua kemungkinan, pujian ataupun celaan. Pujian ataupun celaan. Tetapi di sini nampaknya celaan yang lebih kuat. Kemudian sikapnya, wa ini taja'a iltaffa. Apabila dia baring berselimut, maka dia berselimut sendiri. Dia berselimut sendiri. Dia tak nak tidur dengan isteri dia. Maka ini sifat yang ketiga. Wa ini taja'a. Ketika mana dia tidur selimut sendiri. Apakah maksud selimut sendiri? Selimut sendiri maksudnya pada waktu itu dia tak nak tidur dengan isteri dia. Dia pada waktu itu tidak bersama dengan isteri dia. Pada waktu itu dia tidur berasingan daripada isterinya. Maka isterinya pun sebut. Maka bila kita nampak ini, kita tahu yang atas-atas maknanya adalah celaan. Daripada sudut makan sampai habis, minum sampai habis, maksudnya adalah celaan. Kerana disebut wa ini taja'a, ketika mana berselimut, selimut sendiri. Maksudnya dia langsung tak nak tidur dengan aku, tak nak tidur dengan isteri. Dia langsung pada waktu itu tak nak bersama dengan isteri. Bahkan dia terangkan lagi pada perkataan yang seterusnya, wala yulijul kaffa liya'lamal batha, dan dia tidak pernah tangannya masuk ke pakaianku untuk mengetahui berita kesedihanku. Lalu dia tak pernah bersama dengan isteri dia, dia tak pernah ambil tahu tentang masalah isteri dia, dia tak nak menjadi pendengar yang baik ketika mana sakit, ketika mana apa keadaan, ketika mana sedih, maka dia langsung tidak ada belas kasihan kepada isterinya. Maka ini sebenarnya hakikatnya adalah celaan kepada isteri, celaan kepada suami. Maka ini adalah wanita yang keenam. Lalu hakikatnya sebenarnya dia mencela suaminya. Lalu wanita yang ketujuh. Apakah wanita yang ketujuh? Maka berkatalah wanita yang ketujuh, Zauji, suamiku, ayaya, au ghayaya, au tabaqa. Ada tiga perkataan yang mana para perawi pada waktu itu Allahumma salli ala Muhammad keliru. Apakah perkataan yang diguna? Yang pertama adalah ayaya. Apakah maksud ayaya? Ayaya maksudnya inin. Apakah maksud inin? Inin maksudnya adalah dia punya tidak berfungsi. Suami punya tidak berfungsi. Sebab itu diterjemahkan di sini, suamiku lemah. Itu terjemahan berlapik. Lemah maksudnya tidak berfungsi, dia punya kemaluan. Ataupun dia seorang yang gagal. Ataupun tabaqa, iaitu orang yang mana tidak cerdik. Lalu apakah lagi sifat suami dia? Segala jenis penyakit ada pada suami dia.
penyakit zahir, penyakit batin, nak nampak dekat mana terkumpulnya penyakit-penyakit bukan dekat hospital, nak nampak terkumpulnya segala jenis penyakit, maka pada waktu itu adalah dekat suami dia. Suaminya adalah umpama hospital. Tak ada beza suami dia dengan hospital. Hospital terkumpulnya segala penyakit pada suami dia. Maka ini wanita yang ketujuh bercerita. Dia kata kullu da lahu da syajjaki au fallaki au jama'a kullan laki. Yang mana pada waktu itu kita nampak di sini wanita ini menerangkan bahawa segala penyakit ada pada suami dia. Apabila memukulmu, dia akan lukakan isteri dia. Dia kuat pukul, padahal dah sakit. Sepatutnya insaf, tetapi tidak. Dalam keadaan sakit pun dia pukul isteri, dan dia pukul isteri sampai melukakannya. Ataupun dia akan mematahkan tulangmu. Sampai satu tahap kadangkala bila dia pukul sampai mematahkan tulang, ataupun menghimpunkan kedua-duanya kepadamu, ataupun bila dia pukul dia patahkan tulang pun ya, dan pada waktu itu dia lukakan pun ya. Ini adalah wanita yang ketujuh. Wanita yang ketujuh ni tak ada kiasan. Cuma bahasa dia sebenarnya masih kiasan, tapi bila kita baca terjemahan tidak ada kiasan. Cumanya bahasanya adalah bahasa Arab yang mana tinggi. Ini wanita yang ketujuh. Keadaan dia dengan suami dia. Wanita yang ke-8. Wanita yang ke-8 dia menggunakan kiasan dan dia puji suami dia. Maka berkatalah wanita yang ke-8. Qalatis saminah. Berkatalah wanita yang ke-8. Zauji, apa yang dia berkata tentang suami dia? Zauji al-massu arnab warrihu rihu zarnab. Dia berkata tentang suami dia, apakah keadaan suamiku? Maka dia berkata, suamiku sentuhannya adalah seperti sentuhan arnab. Lalu dia kata seperti sentuhan arnab. Maka di sisi orang Arab, arnab itu, sentuhan arnab digambarkan untuk pujian. Adakah yang ada tak yang pernah rasa arnab? Lalu saya pernah berla arnab waktu saya mengajar tahfiz. Waktu saya mengajar tahfiz dulu, lama dah. Waktu tu usia 20 tahun. Lebih kurang 12 tahun, 14 tahun yang lalu. So, saya mengajar tahfiz awal daripada usia 19 tahun. Maka, pernah berla arnab. Arnab. Kesian arnab ni. Sebab bila cerita arnab, saya teringat. Lalu arnab ni saya bela, saya letak luar rumah. Saya letak luar rumah dekat seksyen 13. Sebelum saya jadi Imam Masjid Al-Ikhlas, saya pernah mengajar tahfiz lama. Daripada tahun 2007 sampai 2012. Lama saya mengajar tahfiz. Lalu saya berla arnab. Saya bela arnab. Arnab memang comel. Apa bela arnab? Pernah satu ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina, kesian arnab tu. Kesian sangat. Pernah satu ketika tu saya nampak arnab ni takut. Saya kata, kenapa takut? Ini madrasah. Bukannya ada syaitan ke, ada jin ke apa dan sebagainya. Maka pada waktu itu dia takut. Satu hari tu dia takut betul. Apa yang dia takut pun tak tahu. Dia lain macam aktif dia. Dia takut. Lalu kenapa? Bukan ada jin pun, bukan ada syaitan pun. Sebab waktu tu usia 20 tahun, saya pun fikir ini madrasah, bukan ada apa-apa. Kenapa dia nak takut pula? Rupa-rupanya dia memberikan petanda. Apakah petanda? Rupa-rupanya esok dia jadi lauk kepada anjing liar dekat kawasan tu. Habis dia kena jamah. Esok pagi subuhnya saya nampak habis dah. Semua habis. Menjadi lauk kepada anjing-anjing dekat sekitar tu, anjing liar. Habis. Macam mana dia boleh buka? Patutlah rupanya arnab tu takut. Rupanya dia tahu esok dia bakal menjadi jamuan untuk anjing-anjing dekat situ. Mungkin sedap kot daging dia, saya tak pernah rasa. Tapi itulah kisah arnab. Kesian arnab tu. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi itulah waktu tu saya kecil, saya tak perasan yang rupanya adalah dia beri petanda. Kenapa dia takut? Kita asyik fikir pasal jin. Mana ada jin kat madrasah ni? Semua orang baca Al-Quran. Lalu kena makan. Lalu anjing tu makan, dah lah tak minta izin anjing tu. Mereka buat kenduri pula. Rupa-rupanya bila tengok dekat CCTV, banyak mereka buat kenduri.
berbelas mereka, berbelas ekor anjing tu, maka dah jadi rezeki mereka. Selepas tu saya dah tak bela dah arnab. Tapi arnab menarik. Lalu wanita ini disamakan suami dia seperti arnab. Lalu jangan suami marah pula bahawa tidak, orang Arab bila dia samakan seperti arnab bukan daripada sudut lembik kecil, tak, daripada sudut manja, daripada sudut lembut, daripada sudut sentuhan itu adalah sentuhan yang lembut. Maka pada waktu ini apa dia kata? Suamiku sentuhannya seperti sentuhan arnab. Maksudnya lembut, maksudnya adalah baik, maksudnya adalah pada waktu itu lemah lembut dan kasih sayang. Maka ini adalah wanita yang ke-8. Dia puji suami dia. Dia puji suami dia sentuhan seperti sentuhan arnab, baik dan sebagainya. Dan dia berbau wangi. Wangian tubuhnya seharum bunga. Maka pada waktu itu dia puji suami dia, sentiasa jaga penampilan depan isteri dan akhlak pun adalah akhlak yang baik. Lalu wanita yang ke-8 ini dia puji suami dia. Wanita yang ke-9 pula, apa dia kata tentang suami dia? Qalat at-tasi'ah zawji rafi'ul imad tawilun nijad azimur ramad qaribul bait minan nad. Wanita yang ke-9 ini dia puji suami dia. Dia pun puji. Yang ke-9 ini pun adalah puji suami dia. Maka pada isteri kalau nak puji suami boleh gunakan terjemahan-terjemahan ini. Tapi kalaulah suami tak faham sebab dia tak ikut perkongsian Syama'il, maka itu bukan salah saya. Tiba-tiba hantar mesej kat suami, lalu abang adalah umpama sentuhan arnab. Tiba-tiba dia ambil makna yang salah pula. Sudah dah jadi masalah rumah tangga pula. Sebab dia tak join perkongsian Syama'il. Tapi dalam bahasa Arab sebenarnya ia ni adalah pujian. Al-massu massul arnab. Kemudian pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata bau dia seperti warihu rihu zarnab. Lalu dia puji suami dia. Tapi kadang-kala kita tengok, adakah suami kita faham kiasan ke tak? Kadang-kala masalah pula bila tak faham kiasan. Kita nak puji dia tapi tak nak puji direct. Sebab orang Arab dia tak suka pada waktu itu puji direct. Kenapa? Sebab pada waktu itu dia tidak ada berbunga-bunga. Orang Arab kalau puji pun dia suka puji dalam keadaan pada waktu itu seperti ini, kiasan. Kalau dia cela pun kiasan dia sangat tinggi. Maka daripada sini kita boleh nampak bagaimana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wanita yang ke-8 puji suami dia. Wanita yang ke-9 pun puji suami dia. Apakah dia berkata? Suamiku tinggi seperti tiang. Kita kalaulah dipanggil begitu kita marah sebab kita tak faham maksud dia. Tetapi tingginya seperti tiang maksudnya adalah seorang yang mulia daripada sudut bahasa Arab. Sebab itu Imam Bajuri berkata, bila disebut tinggi seperti tiang, menggambarkan tingginya nasabnya, tingginya kedudukannya. Kerana pada waktu itu tiang digunakan untuk dilihat oleh jauh. Tiang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad digunakan untuk jauh. Lalu Kak Saadiah kata dah cakap, lalu suami faham, Alhamdulillah. Lalu orang Arab memang begitu, dia suka puji dalam bentuk kiasan. Namun dalam masa yang sama, bila dia mencela, kiasannya pun adalah sangat tinggi. Maka dia berkata suami dia tinggi seperti tiang. Kita kalaulah cakap pada orang lain, kau ni tinggi macam tiang, dia dah marah. Tapi sebenarnya adalah pujian. Kenapa? Tinggi seperti tiang menggambarkan nasab yang tinggi, menggambarkan kedudukan yang tinggi. Kerana seperti mana tiang boleh dilihat daripada jauh, maka sebenarnya orang ini boleh dilihat daripada jauh. Ini adalah wanita yang ke-9 dia puji suami dia. Panjangnya seperti pedang. Apakah maksud panjang seperti pedang? Panjangnya seperti pedang menggambarkan seseorang itu adalah tawilun najat, menggambarkan seseorang itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia punya ketinggiannya adalah tinggi. Lalu ketinggian pada waktu itu adalah sesuatu yang terpuji di masyarakat Arab. Kemudian banyak abu dia. Lalu kita kalau cakap abang ni banyak abu dia, mungkin dia marah. Lagi-lagi kalau dia isap rokok, kau perli aku ke apa banyaknya abu. Lalu tidak, orang Arab bila sebut
kathirur ramad, banyak abu, menggambarkan seorang yang pemurah. Sebab zaman dahulu bila dia masak, maka dia menggunakan kayu api, menggunakan pada waktu itu arang. Lalu rumah dia sentiasa masak. Kenapa orang sentiasa masak? Bukan nak menggambarkan rumah dia lahap, banyak makan, tidak. Tetapi banyaknya abu menggambarkan banyak masak menggambarkan banyak beri makan kepada orang. Lalu kathirur ramad menunjukkan suaminya adalah seorang yang pemurah, suka bagi makan, asyik bagi makan, maka itu maksud banyak abu. Tetapi kalaulah waktu itu tak faham, janganlah pula kita nak puji suami kita. Kita kata abang ni banyak abu dia. Lagi-lagi dia pula isap rokok. Lagi diingat kita perli dia. Tetapi banyak abu daripada sudut penggunaan masyarakat Arab adalah seorang yang banyak masak dan juga bila dia masak diberi makan kepada orang lain. Seterusnya dia berkata, dekat rumah dia dengan tempat orang berkumpul. Dekat rumah dengan tempat orang berkumpul bukanlah maksud dia melepak. Kita kalaulah kata begitu, kadang-kala kita masuk lepak. Kat mana suami? Suami aku dia berada dekat dengan tempat orang berkumpul. Lalu orang akan faham, oh suami kau suka melepak. Lalu itu bukan maksud dia. Maksud di sini adalah daripada sudut bahasa Arab, apakah maksud qaribul baiti minan nad, yang mana dia dekat dengan tempat berkumpul. Nad maksudnya adalah berkumpul. Maka daripada waktu itu, apakah maksud berkumpul? Suami dia adalah pemimpin. Suami ni adalah tempat orang cari. Sebab itu dia sentiasa ada dekat tempat berkumpul. Sebab suami dia suka tolong orang. Orang dia suka minta tolong daripada suami dia. Suami dia juga adalah pemimpin, dicari oleh masyarakat. Lalu dia selalu berada dekat tempat berkumpul. Maka itu pujian dia. Suami dia adalah pemimpin. Suami dia adalah orang yang dicari. Maka pada waktu itu dia selalu dan rumahnya dekat tempat berkumpul. Lalu bukanlah waktu itu maksudnya suami dia suka melepak. Dekat mana suami kau? Oh, suami aku berada dekat tempat orang berkumpul, dekat mama ataupun restoran mana. Itu pemahaman kita. Tidak. Maksud dekat tempat berkumpul adalah pada waktu itu adalah dia suka tolong orang. Lalu kat mana orang ada, kat situ suami dia ada. Maka ini adalah pujian yang mana dikatakan oleh wanita yang ke-10, wanita yang ke-9 kepada suami dia. Wanita yang ke-10 pun puji suami dia. Apa kata wanita yang ke-10? Maka berkatalah qalatil ashirah, berkatalah wanita yang ke-10, zauji Malik wa ma Malik. Dia berkata zauji Malik wa ma Malik, Malikun khairum min zalik, lahu ibilun kathiratul mubarik, qalilatul masari, idza sami'na sautal mizhar ayqanna annahunna hawalik. Maka dia puji suami dia. Maka apa dia berkata? Zauji Malik, suamiku bernama Malik. Siapakah Malik? Maka dia puji suami dia. Siapakah Malik? Malik itu adalah lebih baik. Malik itu adalah lebih baik daripada semua suami yang sudah disebutkan. Suami dia paling best. Suami dia lebih baik daripada orang lain. Apa dia cerita tentang suami dia? Dia memiliki unta yang banyak kandang. Lalu memiliki unta yang banyak kandang maksud dia apa? Memiliki unta yang banyak kandang maksudnya suami dia adalah seorang yang berada. Namun walaupun suami dia memiliki banyak unta yang banyak kandang, tetapi sedikit di tempat gembala. Walaupun dia mempunyai pada waktu itu banyak unta, tetapi bila hantar gembala tak banyak. Bila hantar untuk makan kat luar tak banyak. Kebanyakannya berada dalam kandang. Kenapa? Adakah suami dia kejam? Tiba-tiba datang pula orang kata, kenapa tak hantar dia gembala? Kenapa tak hantar dia tempat makan? Itu orang yang lurus, dia faham daripada terjemah. Tetapi masyarakat Arab bila maksudkan unta banyak tetapi tak hantar keluar untuk makan di padang ragut, biarkan di tempat kandang, nak menunjukkan suami dia pemurah.
Kenapa? Sebab banyak tetamu. Datang je tetamu, sembelih unta, jamu. Datang je tetamu, sembelih unta, jamu. Datang je tetamu, sembelih unta, jamu. Lalu dia tak boleh nak hantar keluar unta dia kerana nak banyak bagi makan kepada orang yang datang menjadi tetamu. Lalu isteri dia puji suami dia, sangat pemurah, sentiasa bagi makan bila tetamu datang rumah, dan dia tak ambil peduli tentang harta dia, dia bagi kepada orang yang menjadi tetamu. Lalu dia bukan kedekut, lalu bila ada tetamu datang, datang lagi tetamu. Kita ni lauk dah lah nak habis ni, nak kena pergi beli lagi. Malas betul lah nak pergi beli, malas betul nak masak. Itu tak. Suami dia, tetamu datang, bagi. Tetamu datang, bagi. Ataupun kadang-kala ada orang tak nak terima tetamu sebelum PKP. Waktu PKP memang kita tak galak terima tetamu. Tapi sebelum PKP ada orang call, Omar kau kat mana? Saya kat luar kawasan lah, saya tak ada kat sini. Dia tak nak orang datang rumah dia. Tapi Malik ni bukan begitu. Malik itu unta dia banyak. Pada waktu itu yang dia hantar keluar untuk meragut di padang ragut tak banyak. Yang banyak disimpan kat rumah. Kenapa disimpan? Sebab bila datang je orang, maka dia akan sembelih, dia bagi makan. Sembelih, bagi makan. Sembelih, bagi makan. Maka ini dia puji suami dia. Suami dia tidak terkedekut ketika mana menjamu dan juga pada waktu itu memberi makan kepada orang lain. Kemudian pada waktu itu dia berkata, apabila unta mendengar bunyi gendang, maksudnya bila datangnya tetamu, aiqanna, yakin dia tahulah unta-unta itu yang mereka akan disembelih. Unta pun tahu. Nak menunjukkan di sini bukanlah unta tu tahu, tetapi nak menunjukkan di sini bahawa sebenarnya kiasannya adalah unta pun tahu suami dia adalah seorang yang pemurah. Maksudnya unta tu pun tahu bila datang dia tetamu, habislah yang dia akan disembelih. Maka daripada sini kita nampak bagaimana maksud dia adalah pujian kepada suami dia. Pujian kepada suami dia. Maka ini wanita yang ke-10, wanita yang ke-11, yang mana dikenali sebagai Ummu Zara, yang mana beliau adalah yang paling banyak memuji suami dia yang pertama. Ada kisah tentang Ummu Zara yang mana kita akan baca kemudian, insya-Allah. Kita tak sempat nak habiskan, saya akan berhenti di sini sebab kejap lagi ada perkongsian saya yang keempat di Klinik Ngaji Kubak Center, perkongsian dalam bidang tajwid. Maka pada waktu itu saya perlukan rehat beberapa minit untuk persediaan, lalu kita berhenti di sini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, kepada yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Yang kali pertama join, jemput untuk join grup Telegram Kuliah Umar Aziz. Banyak perkongsian yang kita sharekan di Telegram Kuliah Umar Aziz. Moga-moga bermanfaat. InsyaAllah kita akan sambung wanita yang ke-11 ini esok. Moga-moga bermanfaat dan moga-moga ada sesuatu yang kita pelajari daripada riwayat-riwayat ini. Terima kasih kepada semua yang bersama. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua kepada yang minat untuk menyertai program tajwid anjuran Klinik Ngaji Kubak Center. Saya akan sharekan dia punya link di Facebook page Umar Aziz pada jam 10 nanti. Dan juga pada petang ini adalah sesi yang pertama hamba ilahi. Pastikan sahabat-sahabat lapangkan masa bersama dan jemput juga yang lain. Moga-moga lebih bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.